Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Mac 2024 bersama saya, Syed Akmal. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim mengucapkan syabas kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor dan Polis Diraja Malaysia. Ia berkenaan tindakan yang telah diambil berhubung isu penjualan stokin tertera kalimah Allah. Terdahulu dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid, memaklumkan bahawa tindakan tegas dan hukuman yang seadilnya hendaklah dikenakan ke atas mereka yang bertanggungjawab. Muhammad Farid menegaskan akan memastikan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan Perlembagaan Persekutuan serta enakmen dapat dikuasakan kepada mereka ke muka pengadilan. Sementara itu, Ketua Polis Johor CPM Kumar dalam kenyataan berasingan berkata, pihak polis telah merampas 5 pasang stokin tertera kalimah Allah dalam satu serbuan dan pemeriksaan menyeluruh di sebuah kilang di Taman Perindustrian Sri Gading, Batu Pahat. Beliau berkata kilang itu mendakwa stokin berkenaan telah diimport dari China dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 298A/505 dalam kurungan B Kanun Kesisaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh tetap tidak berganjak dari desakan untuk memboikot KK Mat. Ini meskipun selepas ditegur oleh 3 menteri setakat ini. Pengulas Menteri Pengangkutan Anthony Loke, Akmal dalam satu kenyataan berkata, dia tidak memerlukan persetujuan DAP untuk perkara itu. Semalam Loke berkata DAP tidak bersetuju dengan pendekatan Akmal menegur dan memboikot KK Mat. Setiausaha Agung DAP itu turut mempersoalkan sama ada Ketua Pemuda UMNO itu akan bertindak demikian sekiranya melibatkan syarikat milik orang Islam. Saya nak tanya Dr. Amal, kalau perkara ini berlaku kepada sebuah kedai ataupun satu rangkaian kedai runcit yang dimiliki oleh satu syarikat yang yang dimiliki oleh orang Islam, apakah reaksi dia? So, I think this is a kind of thing we have to think as political leaders. Dalam respon terhadap Loke itu, Akmal dalam kenyataan terbaru di Facebooknya berkata, apa yang dilakukannya itu bukan soal perkauman, tetapi untuk menjaga kesucian agama Islam. Jika yang buat ni pelaku ni adalah owner ni adalah orang Muslim, orang Melayu, bukan saja boykot, maka tekanan yang lebih kuat akan kita kenakan kepadanya. Saya nak tanya juga kepada Anthony Loke, jika orang Islam yang diboykot, adakah Anthony Loke dan juga DAP dan juga MCA dan rakan-rakan yang lain akan mempertahankan seperti mana kamu mempertahankan KK Mat? Selain Loke, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming dan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing lebih awal menegur Akmal. Semalam yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim murka dan menzahirkan rasa duka cita berhubung isu penjualan stoking dengan kalimah Allah dan menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas bagi mengelak insiden sama berulang. Dalam pada itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, telah memberikan amaran keras terhadap kedai serba nikah KK Mat. Ketua Pengarah JAKIM, Hakimah Muhammad Yusof berkata, semua pihak perlu berhenti menyentuh isu 3R. Menurutnya dalam satu kenyataan, JAKIM telah bertemu dengan pengasas KK Mat Chai Kikan kemarin mengenai stoking yang tertera perkataan Allah yang dijual di 3 rangkaian kedai serba nikah itu. Katanya KK Mat juga telah memberi penjelasan mengenainya dan langkah-langkah untuk mengelakkan isu seumpama itu berulang. KK Mat juga telah menamatkan perjanjiannya dengan pembekas stokin itu kerana tersilap menghantar stokin berkenaan. Mengulas lanjut, JAKIM juga menyeru semua pihak menyerahkan perkara berkenaan kepada pihak berkuasa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan pasaraya seluruh negara mengambil iktibar dan tidak mengulangi kesilapan susulan insiden itu.
Zahid yang merupakan Presiden UMNO berkata, perkara sensitif yang terkelas dalam 3R, agama, institusi diraja dan kaum itu tidak harus dipandang ringan. Berita seterusnya. Peguam Hak Asasi Latifah Koya membidas nasihat dan konfrontasi fizikal yang ditujukan ke atas dua lelaki. Latifah merujuk kepada lelaki yang dituduh membuat komen di media sosial berhubung stokin kalimah Allah. Dalam satu catatan di akaun X, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM itu menegaskan tindakan seumpama itu bukan ajaran Islam kerana ia adalah buli dan menjijikkan. Jelas Latifah, jika seseorang melakukan kesalahan, sepatutnya perlu membuat laporan polis, bukan memaksa individu itu membuat pengakuan dalam talian. Semalam tular video seorang lelaki dari Ceras, Kuala Lumpur tampil memohon maaf secara terbuka dengan dikelilingi sekumpulan lelaki yang mencarinya sebelum ini. Individu itu mengundang kemarahan pengguna maya selepas didakwa mengeluarkan komen sensitif terhadap isu stalking itu. Susulan itu, sekumpulan lelaki termasuk jurulatih silat gayung dan rakan-rakannya berdepan dengannya secara peribadi dan memberinya nasihat. Saya mengakui kesalahan saya. Harap seluruh rakyat agama Islam boleh sorry saya punya bahasa Melayu tak baik. Seluruh bahasa agama Islam boleh maafkan saya, ampunkan saya. Saya janji tak apa lagi. Ya. Kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya menasihati Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim agar bertaubat ketika di bulan Ramadan. Ini berkenaan Raya mendakwa Syahidan membuat sangkaan jahat terhadapnya dengan menuduh dia tidak menghormati speaker dan timbalan speaker Dewan Rakyat. 36. Yang Muhammad Arau 36. Kepada Jelutong, dia kata Yang Muhammad speaker duduk di sana dia comfortable. Jadi dia telah memperlekehkan dua speaker yang lain. Ini sangkaan jahat. Salah daripada speaker itu ialah ahli parlimen lanang. Dia memperlekehkan. Sangkaan jahat. Yang Muhammad duduk. Saya pun comfortable Yang Muhammad. Tapi saya adil pada semua. Dia boleh kata Yang Muhammad terbaik. Yang lain tak terbaik. Itu sangkaan jahat. Dia kena tarik balik. Duduk. Yang Muhammad Arau duduk. Timbalan speaker ini sangkaan jahat kepada saya. Ini betul-betul sangkaan jahat. Saya tidak pernah saya gunakan peraturan 36.6 terhadap Yang Berhormat Arau. Baik. Kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Arau mengatakan bahawa saya tidak menghormati speaker dan timbalan speaker seorang lagi adalah sangkaan jahat terhadap saya. Saya sentiasa menghormati semua dalam Dewan Rakyat ini. Bukan macam Arau. Bulan puasa Arau, tolong taubat. Okey. Sementara itu, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menegur tindakan Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya yang mengguris hati orang Melayu. Ia bermula apabila Raya mendakwa bahawa kenyataan Ahli Parlimen Pagoh, Muhyiddin Yassin telah mengguris hati masyarakat kaum India. Raya berkata Menteri Perpaduan Aaron Agor Anak Dagang tidak sepatutnya menjemput Ahli Parlimen Pembangkang terutamanya Muhyiddin dalam sesi libat urus unit transformasi masyarakat India Mitra. Namun Raya tidak menyatakan secara jelas waktu dan bila kenyataan tersebut diungkapkan oleh bekas Perdana Menteri itu yang mengguris hati. Saya sebagai ahli parlimen kerajaan tidak menyokong jemputan yang dikeluarkan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang, terutamanya Pagoh. Kerana saya lihat bahawa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau dahulu telah mengguris hati masyarakat India. Jadi saya tak setuju. Saya mohon peruntukan diberikan kepada semua ahli-ahli parlimen kerajaan sahaja untuk diagihkan. Perpaduan maknanya Jelutong. Tuan Ketua, Ya. kalau begitu apa yang Jelutong maksudkan dan boleh, apakah kita juga boleh cakap ramai orang Melayu terguris hati apabila Jelutong cakap benda yang bukan-bukan? Bagi saya boleh. Boleh ya? Masalah. Saya Kalau katakan Yang Berhormat larut dia, yang Jelutong menyatakan spesifik macam mana, not on general term, dan bagi saya that is not proper lah. Ya, tetapi kita hari ini tak pernah pun nak mengaitkan Jelutong dengan ayat sebegitu rupa. Selalunya bila ditanya kita jawab spesifik, itu yang mengguriskan hati.
Tapi kalau dia cakap gini, oh saya tak mau sebut, tapi dia mengguriskan hati. Saya nak beritahu, orang Melayu pun terguris hati dengan jelutong yang pandai tadi. Baik. Terima kasih itu. Dewan Rakyat kecoh seketika apabila Ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sanim Hamzan membidas tindakan Ahli Parlimen Pendang Awang Solahuddin Hashim. Ia susulan Awang mempersoal latar belakang Ahli Parlimen Kampar Chong Zimin ketika berhujah mengenai perbandingan cukai barang dan perkhidmatan GST dan cukai jualan dan perkhidmatan SST. SST 8% dengan GST 6%. Kerana GST 6% tu untuk keseluruhan service tax. Jadi jumlah yang dikutip adalah lebih banyak. You bukan menteri nak boleh banding tu. Lagi satu, teori ekonomi you pun dah betul. Tak apa, benar. Setiap ekonomi kena ada perbandingan. Benar, saya setuju. Teori ekonomi kena ada bandingan. You cakap tu, you what is your background? Saya accountant, okey? Saya accountant, GST accountant. Pendang. Saya setuju Dia accountant lah, accountant. Pendangan pendang. Okey, bahawa GST tu memang lebih telus. Pendang apa? Pendang. Belagak betul lah pendang ni. Pendang. Saya nak tanya sikit saja. Belagak betul ni pendang ni. Okey, cepat. Yang berhormat yang tidak diberi, yang berhormat. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.